Everybody needs just the right amount of fuel to get going in the morning. For some, a nice McDonald's egg and cheese bagel is just enough to do it. Others might prefer a McDonald's bacon, egg, and cheese bagel. Or perhaps a sausage, egg, and cheese bagel. And there are those where nothing will do but a hearty McDonald's steak, egg, and cheese bagel. 4 different breakfast bagels to get you going. Tomorrow morning, give your engine a head start at participating McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Assalamualaikum dan salam hormat. Kita mulakan program cerita dengan satu laporan terkini. Majlis Presiden Pakatan Harapan kecewa dan kesal dengan sikap kerajaan yang telah menangguhkan pindaan perlembagaan berhubung Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63. Difahamkan berdasarkan laporan media bahawa rang undang-undang tersebut akan dibentang di Parlimen pada 26 Oktober. Namun ia tidak akan dibahas dan diluluskan pada 28 Oktober seperti yang telah dimaklumkan seperti sebelum ini. Dan penangguhan ini berlaku walaupun proses perbincangan dan rundingan telah diadakan selaras dengan perkara 5 memorandum persefahaman di antara kerajaan dan juga Pakatan Harapan. Dan PH semestinya menyokong penuh usaha ini yang merupakan kesinambungan usaha pimpinan Pakatan Harapan sejak sekian lama, termasuk dalam mengiktiraf Hari Malaysia seperti yang diangkat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 2008 serta pendirian Lim Kit Siang di Parlimen yang tidak menyokong pindaan perlembagaan pada 1976 yang telah mengubah status Sabah dan Sarawak dari wilayah menjadi negeri. Oleh itu, Menteri di Jawatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang perlu memberi komitmen untuk segera melaksana pindaan ini demi keadilan buat rakyat Sabah dan juga Sarawak. Baik, kita mulakan program cerita jam ini yang mana pastinya di dalam cerita kami akan menumpukan kepada kisah-kisah di sebalik berita yang dikongsikan oleh warga Esrawa ini. Cerita hari ini tertumpu kepada rutin kehidupan seharian kita yang masih lagi memerlukan pematuhan SOP meskipun banyak kelonggaran telah diberikan dan sudah lebih 2 minggu sejak kerajaan membenarkan kita rakyat Malaysia untuk pergi keluar melakukan aktiviti rentas negeri, pulang ke kampung atau ambil peluang bercuti dan sebagainya. Namun saban hari pematuhan pemakaian pelitup muka itu semakin hari dilihat semakin berkurangan. Dan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin sebelum ini juga ada menasihati orang ramai untuk pakai pelitup muka jika hendak bersembang atau melepak selepas menjamu selera di kedai makan. Dan beliau berkata ketika ini ramai individu dilihat tidak memakai pelitup muka selepas makan dan bersembang dengan mengabaikan prosedur operasi standard SOP tersebut. Adakah mereka ini sebenarnya sudah leka ataupun terlalu selesa dengan melihat kepada kadar vaksinasi dalam negara kita yang sudah pun mencecah lebih 90% dan mungkin akan menghampiri 100% dalam masa yang akan datang. Dan untuk jam ini kita bersama dengan Wakil Esro Awani di Kelantan, Muhammad Muhammad, ada melakukan tinjauan SOP dan pemakaian pelitup muka di sekitar pasar dan juga melihat kepada tumpuan orang ramai di Kelantan. Berdasarkan kadar vaksinasi di Kelantan, Muhammad Fandi, bagaimana kadar vaksinasi di sana dan juga adakah ini disebabkan mungkin ia mendorong kepada orang ramai bahawa mereka sudah selesa dengan melihat kepada kadar vaksinasi. Jadi disebabkan itu mereka mungkin alpa dengan SOP yang perlu dipatuhi sekarang, Muhammad Fandi? Baik, terima kasih Faris. Seperti yang dimaklumkan oleh pihak CITF bahawa Kelantan merupakan antara negeri ataupun mungkin negeri kedua yang terendah kadar vaksinasi oleh penduduk ataupun rakyat Kelantan. Namun Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan telah pun mengeluarkan satu kenyataan memaklumkan beberapa cabaran dan juga kekangan untuk mencapai imunisasi berkelompok. 90% imunisasi berkelompok adalah pertamanya berdasarkan bancian yang dirujuk pada hasil bancian tahun 2010, jumlah penduduk ataupun jumlah populasi rakyat Kelantan adalah sekitar 1.906 juta. Dan jumlah penduduk dewasa pula yang 18 tahun ke atas adalah 1.236 juta. Namun hasil bancian terbaru pada tahun lepas yang dilakukan oleh pihak jabat jajahan di seluruh negeri Kelantan telah pun mendapati penduduk di Kelantan yang benar-benar ataupun menetap di Kelantan hanya mencatat sekitar 1.100 juta orang.
Dan ini adalah disebabkan perbezaan angka bancian yang dikeluarkan oleh Jabatan Perakaan dan juga yang dibanci oleh pejabat jajahan di seluruh negeri Kelantan itu adalah perbezaan kerana sebahagian besar rakyat Kelantan antara 100 ke 200 ribu orang telah pun migrasi ataupun berhijrah ke luar Kelantan dan mungkin mereka menetap dan bekerja di Lembah Kelang, di Kuala Lumpur, di Selangor, sehingga di Johor, Pahang dan sebagainya. Dan jika dikira kepada kadar vaksinasi itu, semestinya ataupun mungkin ianya tidak mencapai imunisasi 90% imunisasi berkelompok. Namun seperti yang dilaporkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, hasil bancian dan juga perangkaan yang dibuat oleh pihaknya telah mendapati setakat ini golongan dewasa yang telah pun mengambil sekurang-kurangnya satu dos vaksinasi telah pun mencapai kepada angka 80.99%. Manakala 78.17% pula mereka yang sudah lengkap kedua-dua dos vaksinasi. Bagi remaja yang berusia daripada 12 hingga ke 17 tahun, mereka yang telah pun mengambil satu dos suntikan adalah sekitar 77.95%, manakala yang sudah lengkap vaksinasi sekitar 47.16%. Dan antara lain juga mungkin pada peringkat awalnya apabila PIK ataupun program imunisasi COVID kebangsaan dilancarkan di negeri di seluruh negara, pada awal-awalnya mungkin sebahagian besar rakyat Kelantan ini enggan menerima suntikan. Ini berdasarkan apa yang dilaporkan, sekitar 30% warga dewasa di negeri ini yang berdaftar dengan MySejahtera ataupun bersedia untuk menerima suntikan. Namun sehingga 20 Oktober yang lepas, peratusan warga dewasa yang telah pun berdaftar dengan MySejahtera telah pun mencapai kepada 74.2%. Dan di samping itu juga terdapat mereka yang enggan divaksinasi ataupun tidak mahu untuk menerima sebarang suntikan. Dan seperti yang dilaporkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, dianggarkan sekitar 9,000 orang rakyat Kelantan yang mengaku untuk tidak mahu menerima suntikan vaksinasi. Begitupun sebelum ini seperti yang dilaporkan oleh pihak kerajaan negeri, angkanya angka yang mereka yang enggan menerima vaksinasi ini sekitar 27,000. Namun selepas hebahan dan juga program outreach vaksinasi di kawasan pendalaman, program mobilisasi di kawasan kampung luar kampung dan sebagainya, jumlahnya telah pun berkurangan dan seperti yang dinyatakan sebentar tadi, sekitar 9,000 rakyat Kelantan yang tidak mahu ataupun enggan divaksinasi. Dan menyentuh mengenai kadar vaksinasi ini, apabila kita melihat dari sudut kebanyakan premis-premis, kedai makan, restoran, tempat-tempat tumpuan pelancongan, tempat yang selalu seringkali dikunjungi oleh pengunjung bukan sahaja daripada rakyat tempatan, sebaliknya daripada pengunjung luar ini, kebanyakan peniaga dan juga pengendali restoran ini telah pun lengkap 2 dos vaksinasi. Dan seperti yang kita laporkan sebelum ini, Faris, Kelantan merupakan negeri yang sentiasa menjadi tumpuan dan juga kunjungan bukan saja daripada sekitar negeri yang berjiran, sebaliknya mereka yang berada di pantai barat ataupun di utara ataupun di sebelah selatan. Dan dalam tempoh seminggu dua selepas aktiviti retas negeri dibenarkan, kita dapat melihat jalan-jalan utama di Kota Baru, kawasan tumpuan, kawasan pelancongan ini penuh sesak dengan kebanjiran. Orang ramai terutamanya mereka yang luar daripada Kelantan mengunjungi Pekan Rantau Panjang, mengunjungi Pekan Pekalang Kubur untuk mendapatkan barangan ataupun untuk berkunjung dan melawat dan sebagainya. Dan apabila saya meninjau keadaannya, rata-rata peniaga yang saya temui, mereka mengakui mungkin disebabkan kealpaan dan juga mungkin mereka merasa selesa ataupun mungkin mereka merasakan mereka sudah lengkap vaksinasi, kadang-kala pematuhan SOP itu terabai. Antaranya sebagai contoh, mereka hanya memakai pelitup muka ataupun mask itu di dagu saja, dan apabila berada di tempat yang sesak, mereka tidak melaksanakan penjarakan fizikal seperti yang dikehendaki oleh pihak berkuasa. Jadi kita dengarkan apa yang diluahkan oleh peniaga di Pasar Besar Siti Khatijah.
Patuh. Pakai mask sama ada. Ikut SOP lagi. Ada jenis faktor emas dagu ke? Tak ada. Kalau sebelum ni ada tapi ni tak ada. Tapi sepanjang apa tengok orang luar mari tu dia patuh. Patuh lagi. Tak semak mana ada perbezaan dengan sebelum ni lah. Ada tak pakai pun ada. Dia tak jaga SOP. Kebanyak tak jaga SOP, ada tu jaga SOP lah. Ada tu. Ada pakai biasa, pakai gini belakang. Tak jaga demo ni. Orang luar ni memang tak jaga. Jadi dia mari tu berkupu-kupu gitu. Buat dia mari. Tak jagalah manalah. Tegur. Tegur semua kata adik jagalah sikit. Okey. Dia tak dagu macam-macam lah. Rusing kita nego ni memang kita rusing lah. Bimbel lah. Dia benar-benar lah geni. Kita takut benar-benar berlaku gini. Bimbel lah. Baik, Muhammad Fandi, kerisauan itu bukan saja terletak kepada kadar pematuhan SOP, malah ia terletak juga pada kadar vaksinasi di Kelantan itu sendiri. Masih ramai yang enggan mengambil vaksin. Jadi, mungkin Muhammad Fandi yang berada di sana, bagaimana dengan program outreach itu sendiri? Adakah ia dilihat masih bergerak rancak untuk meliputi ke semua penduduk yang berada dalam kawasan pedalaman contohnya? Dan selain outreach itu sendiri, apa lagi inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa, Muhammad Fandi? Ya, sebenarnya program outreach ataupun hebahan dan juga suntikan program imunisasi secara besar-besaran bukan sahaja dilakukan di tempat PPV ataupun pusat penerimaan vaksin yang telah pun tersenarai. Sebaliknya, walaupun ada setengah PPV yang ditutup kerana tiada kehadiran mereka untuk mendapatkan suntikan, program mobilasi ataupun tumpuan keluar bandar tetap dilaksanakan. Ini seperti yang dimaklumkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri, pihaknya mendapat kerjasama bukan sahaja daripada agensi Jabatan Kesihatan dan hospital semata-mata, sebaliknya daripada agensi seperti Jabatan Bomba, Angkatan Pertahanan Awam, jabatan-jabatan lain yang turut menyumbangkan tenaga dan juga logistik bagi merealisasikan vaksinasi di kawasan pendalaman. Dan baru-baru ini juga unit udara Jabatan Bomba dan Penyelamat telah pun berjaya ataupun telah pun melakukan mobilasi menggunakan beberapa buah helikopternya untuk mengangkut petugas kesihatan ke kawasan pendalaman orang asli. Dan pada pusingan kedua vaksinasi membabitkan masyarakat orang asli ini, mereka telah berjaya menyuntik lebih daripada 1,000 masyarakat orang asli yang kesemuanya dewasa dan ada di antaranya golongan kanak-kanak dan juga remaja. Dan bukan itu saja, bukan saja penggunaan aset udara, sebaliknya penggunaan aset seperti bot, penggunaan bas dan juga lori di kawasan luar bandar yang mana aksesnya tidak boleh dimasuki dengan kereta turut dilaksanakan, membabitkan kawasan-kawasan yang mungkin liputan internetnya tiada, mungkin kawasan itu agak terpencil, namun pihak petugas kesihatan dengan kerjasama wakil rakyat setempat, dengan kerjasama kedua komuniti masyarakat dan penghulu, mereka turut berjaya melaksanakan vaksinasi ataupun melaksanakan suntikan bukan saja kepada golongan warga emas, sebaliknya golongan mereka yang uzur, mereka yang mengalami penyakit, terlantar di rumah, golongan yang orang kata tidak mempunyai akses internet, mereka yang tidak mempunyai telefon pintar. Golongan-golongan ini turut berjaya mendapatkan suntikan hasil vaksinasi yang dibuat. Baik, banyak sebenarnya usaha kerajaan yang lakukan sekarang untuk memastikan ramai rakyat dapat vaksin itu demi memastikan keselamatan orang ramai. Bukan sahaja diri mereka sendiri, malah orang lain juga di sekeliling kita. Pastinya itu akan menjadi satu pendekatan yang akan dilakukan oleh kerajaan dalam masa-masa akan datang untuk memastikan mereka divaksin sepenuhnya. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini.